Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini dia soalan kedua ya dalam sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri. Ini adalah satu isu yang hangat digunakan oleh pihak pembangkang hari ini, sahabat-sahabat semua. Kononnya pelbagai ya kenyataan dari mereka ya, kononnya ini menyebabkan enactment jenayah syariah ini atau Islam terancam ini dicabar. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada pihak pembangkang. Jadi hari ini Azizi Abu Naim, ahli parlimen daripada Gua Musang, bertanya pendirian kerajaan persekutuan berhubung kes yang difailkan oleh Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Azizi menyifatkan kes tersebut sebagai usaha mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Sehubungan itu, Azizi bertanya berkenaan usaha kerajaan untuk memelihara undang-undang syariah. Kes tersebut didengar semalam di Mahkamah Persekutuan dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengingatkan bahawa kes ini tidak mencabar Islam atau syariah, sebaliknya kecakapan Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang negeri. Itu sebenarnya dia punya poin, sahabat-sahabat semua. Tetapi kita tahu perkara ini dipusingkan, dipolitikkan oleh pihak-pihak pembangkang di luar sana. Jadi menarik sahabat semua, mari kita dengar, tonton video ini ya, apa sebenar dan juga penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu yang sedang ditunggang oleh pihak pembangkang. Muhammad Azizi bin Abu Naim, Gua Musang. Yang ini Silakan bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, sebelum saya kepada soalan, saya sahkan di sini bahawa sebagaimana yang terpampang pada skrin di atas, saya ahli Parlimen Perikatan Nasional dan saya juga mengesahkan statement yang telah dikeluarkan itu. Saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua pelaksanaan. Habis terus bacakan soalan. Pada soalan saya minta Perdana Menteri menyatakan pendirian berkenaan pendirian kerajaan persekutuan terhadap notis petition yang difailkan oleh Nik Elin Zurina dan anaknya yang dilihat sebagai usaha untuk mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, serta apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan undang-undang berkaitan syariah terus terpelihara. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Gua Musang. Ketua Hakim Negara telah memberikan teguran dan dalam sistem negara kita mesti ambil pertimbangan teguran supaya kes ini dilihat sebagai suatu kes, pertamanya subjudis, dibincang dari segi substantif. Keduanya, kes ini tidak terlibat mencabar syariat, tetapi cabar pertimbangan atau keputusan yang melibatkan kuasa persekutuan dan negeri dalam perlembagaan yang akan mereka putuskan. Dan beliau juga menegur sikap beberapa peguam yang tidak memberikan penjelasan yang adil dalam kes ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tidak ada permasalahan rakan-rakan bawa kes ini supaya rakyat memahami dan mengetahui bahawa harus ada usaha peningkatan bidang kuasa mahkamah syariah. Tapi saya kesal kerana ada percubaan untuk mengalih seolah-olah ditindakan kerajaan perpaduan sekarang. Semua orang tahu kes Selangor itu tahun 2021. Dan Mahkamah Persekutuan telah dapat keputusan bahawa keputusan dibuat oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah dengan perlembagaan negara. Dan saya tak dengar 1 tahun 2 tahun yang lalu datang kuasa ditubuhkan. Sekarang dia bukan. Tetapi saya nak tanya menteri-menteri, termasuk menteri undang-undang dulu, dia buat apa? Ada yang katakan saya tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab tidak tahu dalam kes yang seperti ini?
Ya, saya tegaskan ini, Tan Sri Ketua, karena ada percobaan, cuba nak laga-lagakan seolah-olah kita menentang. Di mana yang kita tentang? Kes ini kes yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, dicabar oleh Nik Alina yang mengatakan bertentangan dengan persekutuan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tidak boleh keputusan, Parlimen tidak boleh keputusan, Perdana Menteri tidak boleh keputusan, bawa ke mahkamah. Dan sekarang ke Mahkamah Persekutuan. Bila dibawa ke Mahkamah Persekutuan? 25 Mei tahun lalu. Siapa yang perintah 25 Mei tahun lalu? Siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Undang-Undang? Ya, dan sekarang ini semua dibebankan kepada kita. Doa berjala-jala. Hamun bukan main bagi menakutkan orang. Doa kepada siapa? Tak boleh doa kepada menteri yang pasal itu. Pasal apa masa kamu menteri untuk jalankan tugas? Ini itu 25 Mei. Baik. Kemudian Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk memulakan prosedur. Bila? 30 September 2022. Siapa Menteri Undang-Undang pada masa itu? Mana menteri-menteri pada masa itu? Tak tahu. Mana mungkin seorang menteri dalam kabinet dalam kes seberat yang menentang syariah Islam? Dia tak tahu. Alasan mudah. Kalau kita salah, kita tak tahu. Tapi ya, kita bersama lah. Saya tak ada masalah sebenarnya hari ini. Kerana dalam Majlis Kemajuan Islam awal tahun ini, Badrul Aman Maulana Sultan Selangor bersetuju untuk menubuh datang kuasa khas mengkaji. Kita tak boleh dalam perlembagaan negara kita yang disetujui daripada merdeka sampai sekarang memberikan ruang kepada semua negeri buat undang-undang sendiri dan melibatkan kes jenayah. Kerana mahkamah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil di bawah federal, mahkamah syariah bawah negeri. Polis di bawah federal. Penjara di bawah federal. Jadi sebab itu harus ada rundingan. Mengapa tidak ada rundingan pada tahun 2020-2021? Tanya menteri pada masa itu. Jangan tanya saya. Saya jadi Perdana Menteri, kita tunggu tentang kuasa. Kaji. Mengapa kita harus kaji? Kerana dia melibatkan bukan saja Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dia melibatkan Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, semua negeri-negeri. Harus ada ruang mereka mengkaji. Baik. Apakah kita menentang pelaksanaan syariah? Saya jawab tidak. Siapa yang perkenalkan 1211A? Perundangan Kota Baru Lebih Ma'arif yang substantif dalam mengangkat martabat mahkamah syariah. Saya yang bawa. Sejak itu ada pindahan-pindahan kecil, tapi sampai sekarang belum ada. Apa maksud 1211A? Cadangan perbincangan dalam Badan Perundingan Islam yang saya kongsikan bersama dengan Tan Sri KSN masa itu, Tan Sri Hashim Aman, dan nasihat Profesor Ahmad Ibrahim. Kerana pada masa itu beberapa keputusan Mahkamah Sivil melanggar mahkamah syariah dan mengedepikan keputusan mahkamah syariah. Jadi kepada orang-orang kalangan bukan Islam saya sebut, kalau kita nak martabatkan mahkamah syariah, tidak memaksa orang bukan Islam, tapi tidak mensabab bagi orang bukan Islam umpamanya menggunakan mahkamah sivil mengedepikan keputusan mahkamah syariah, maka jalan keluarnya 1211A dalam kurungan. Maknanya memberi kuasa mahkamah syariah, tetapi tidak memberi kuasa kepada mahkamah syariah untuk memutuskan ke atas orang bukan Islam. Itu yang kita sepakati pada masa itu. Sekarang ada lagi pandangan mengatakan bahawa bentuk keputusan kuasa mahkamah syariah itu harus ditingkatkan. Ya, bawa perundingan. Jangan ini keputusan masing-masing negeri. Itu terserah pada Mahkamah Persekutuan kalau dianggap teratur atau tidak. Tetapi jangan disinggung, kerana saya ambil alih bulan November tahun lalu, baru setahun. Kes ini sejak 2021 dan 2022 tidak ada jalan kuasa. Jadi tak usahlah dipolitikkan. Dan jangan kita cemarkan. Perlembagaan kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Sementara kita semua akui, termasuk saya di sini,
Dan saya akan terang Jemaah Menteri hari Jumaat ini bahawa kita akan malah ini sudah pun diputuskan yang MKI yang dimusikan oleh Tuanku Sultan Selangor dan dipersembahkan di Sidang Mahli Raja-Raja Melayu baru-baru ini. Kerana setiap pindaan yang berhormat yang menyentuh soal 153 Melayu, hak usaha Melayu, itu perkara 38(5) dalam kurungan. Kalau yang menyentuh umpamanya kuasa raja dari segi Islam, itu 38(2)B, itu kuasa raja, atau 38(6)C. Maknanya setelah jatuh kuasa ini tubuh pun kita maklum kepada Mahli Raja. Kemudian apa-apa cadangan daripada jatuh kuasa mesti dimaklum terlebih dahulu kepada Mahli Raja-Raja. Dan ini dalam proses kita lakukan yang tidak dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam ucapan termasuk di parlimen, siapa yang mencabar syariah, bahawa kerajaan kalau gagal kita ambil alih, mimpilah kau nak ambil alih kerajaan sekarang ni. Kerajaan sekarang sangat kuat, 2/3. Baik, kalau orang tanya dah kuat 1/2/3, mengapa tak buat? Ini yang kita lakukan. Jadi jangan saya fikir gunakan ruang mengatakan tidak ada. Dan tidak munasabah untuk kita panaskan suhu politik dan kebencian. Dia tanya ada orang di bawah, kalau tengok dalam sosial media, ini maknanya Perdana Menteri Madani tidak peduli syariah Islam. Dia tubuh. Jadi saya harap perkara ini, jatuh kuasanya dah ada soalan kedua kan, biar Menteri Agama perincikan siapa jatuh kuasa yang bekas hakim, betul-betul hakim. Sudah pun dibentuk jatuh kuasa. Kenapa tubuh jatuh kuasa pun kena maklum kepada Tuanku Sultan Selangor dan Mahli Raja-Raja. Kerana hal-hal yang menyentuh soal agama ini Raja-Raja tegas. Sebab tu dalam 153 juga yang dibangkitkan soal 3R, walaupun banyak dibantah, patutnya bantah kepada Mahli Raja-Raja. Mahli Raja-Raja yang kemukakan ini, dan saya hanya dalam hal yang menyinggung kuasa Mahli Raja-Raja, kita terpaksa rujuk kepada mereka. Jadi saya harap, walaupun saya tidak mau merujuk yang substantif, kerana seperti mana ini ditegur oleh Ketua Hakim Negara soal subjudis, saya mengatakan Kelantan telah ambil inisiatif. Betul. Inisiatif itu mengikut setengah pandangan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Selangor 2021. Apakah Mahkamah Persekutuan menentang syariah? Tidak. Mahkamah Persekutuan hanya menjelaskan tentang bidang kuasa persekutuan, bidang suatu kuasa negeri, dan jadual bersama. Jadi biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Tapi apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan kuasa untuk meneliti aspek-aspek meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mahu menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Jadi ada kaedah-kaedah yang harus dibincangkan kerana ada negeri-negeri di Malaysia yang keras kurang bersetuju kalau kita melanggar prinsip yang saya sebutkan itu. Walau bagaimanapun, sebagai keputusan saya tegaskan, kita telah bersetuju menubuhkan kuasa yang diperkenan oleh Mahli Raja-Raja untuk mengangkat martabat dan menambah kuasa Mahkamah Syariah yang ada. Baik, saya jemput Guru Musang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan. Terima kasih juga kepada semua barisan pasukan keselamatan dan rakyat Malaysia kerana tiada sebarang provokasi sepanjang himpunan Selamatkan Syariah di perkara Istana Kehakiman kemarin. Jadi ini sesungguhnya melambangkan bahawa kesabaran kita semua yang meletakkan kesabaran dalam kita menentang sebarang unsur yang boleh mencabarkan kedaulatan agama Islam. Isu dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, walaupun ada pihak yang membuat tanggapan bahawa isu ini bukan bertujuan untuk memburukkan agama Islam ataupun melemahkan
kedudukan Mahkamah Syariah, tetapi apapun asas dan alasannya, isu ini selamanya telah mencabar umat Islam kita, umat Islam di seluruh Malaysia. Jadi soalan tambah saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, apakah kerajaan bercadang untuk menjadi pencelah dalam kes Elin dan anaknya, dan bagi memastikan kedaulatan sistem perundangan Islam kita lebih dimartabatkan, apakah komitmen kerajaan menerusi Parlimen untuk mengkaji dan meminda beberapa perkara yang pernah mencetuskan pertikaian bagi masuk untuk memberi lebih kuasa kepada negeri atau harmonikan pertindakan jenayah antara jenayah sivil dan syariah. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Toi. Terima kasih Puan Busang, dan saya setuju dengan kesan kalau ada pandangan yang nak dibukakan, saya fikir tidak ada masalah. Saya akan Menteri Agama, walaupun jatuh kuasa ditubuhkan, beri ruang untuk membincang dengan semua pihak, tidak hanya daripada pihak kerajaan, pihak pembangkang dan badan-badan lain dan alim ulama semuanya, untuk bincang dengan teliti, termasuk wakil-wakil dari negeri. Yang dibangkitkan kerana ada persepsi di kalangan sebahagian orang Islam bahawa ini seolah mencabar syariah. Ini kerana persepsi ini dibangkitkan kerana orang politik menunggang agama untuk mainkan isu ini. Ya. Padahal substantifnya, isu dia apa? Isu dia ialah bidang kuasa di mana negeri boleh buat undang-undang, mana harus gunding dengan persekutuan untuk lakukan undang-undang. Dan saya dari segi kerajaan, saya nak sebut di sini, kita tidak menghalang. Ya, cuma biar ada ikut kaedah yang betul. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes 2021 Selangor dan sekarang, ini bukan keputusan substantif soal syariah itu. Adalah soal bidang kuasa. Apakah boleh negeri buat? Kita bayangkan, kalau negeri itu diberikan ruang sewenang-wenang, semua negeri buat undang-undang. Dan tiap negeri itu ada pencanggahan. Selama ini, bukan jasa saya, jasa semua kerajaan sebelum ini pun, ada usaha untuk menyelaraskan pelaksanaan undang-undang dan mana raja-raja dirujuk. Jadi saya dalam menjawab gesaan saudara Yang Berhormat Gua Musa, saya menyatakan ya, Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan ikut pertimbangan mereka, sama ada bidang kuasa itu negeri atau persekutuan. Tapi apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan raja-raja, dengan berkenan raja-raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan membincang dengan semua, bukan saja mufti dan pihak kerajaan dan juga semua pihak, untuk memberikan pandangan mereka supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang ada sekarang. Baik, saya jemput pulai. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Saya ucap tahniah atas penegasan yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa kita mahu memperkasakan Mahkamah Syariah itu. Dan dengan itu, jika ada pelanggaran terhadap pelanggaran enactment ini dengan Undang-Undang Persekutuan, maka kita dah nyatakan bahawa kita ingin memperkasakan Mahkamah Syariah itu, dan tidak benarlah yang nyatakan bahawa kita mengesampingkan Mahkamah Syariah atau Undang-Undang Syariah di peringkat negeri ini. So tidak adalah usaha-usaha nyatakan bahawa kita ni menolak Mahkamah Undang-Undang Syariah di peringkat negeri. Soalan saya adalah, jika Mahkamah Persekutuan memutuskan ada pelanggaran ini ataupun melangkaui bidang tugas ini, bidang kuasa ini, apa terjadi terhadap kes-kes yang pernah diputuskan sebelum ini yang berada di bawah elemen ini? Yang sebelum ini telah diputuskan, bagaimana benda ini akan diuruskan? Terima kasih. PM, tunggang agama itu memang tepat. Terima kasih PM. Tanya Ketua, saya tidak mahu PM keputusan Mahkamah Persekutuan. Itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi yang saya boleh sebut di sini, apapun keputusan Mahkamah Persekutuan, pada peringkat pelaksanaan sekarang kita harus patuhi. Kita ada pilihan. Ini sistem dalam negara kita. Tetapi ia tidak menghalang kerajaan untuk mengadakan, meneruskan kerja kuasa dan mengemukakan cadangan pindaan yang
dipohon mendapat perkenan gajah-gajah Melayu, kemudian dibentang ke Parlimen. Itu prosesnya. Maknanya saya ingat jelas soal sama ada pindaan itu terpakai sekarang itu tidak, saya tak mau preempt biar Mahkamah Persekutuan putuskan. Yang penting bagi kita di sini ialah mengadakan jawatankuasa, bincang secara teliti dengan semua pihak dan mengkaji semua memo yang dikemukakan. Jika diperkenan oleh gajah-gajah, dan saya tidak fikir gajah-gajah dari segi perjumpaan Majlis Gajah-Gajah Melayu terakhir, semuanya berminat untuk bersetuju perkenan untuk adakan jawatankuasa untuk meningkat bidang kuasa Mahkamah Syariah ke atas umat Islam. Ya, dan tidak mahu ia menimbulkan kesan kepada bukan Islam. Itu keputusan. Dan mereka juga setuju penubuhan jawatankuasa dan terserah kepada kita untuk meneruskan dan sekiranya diperkenan dibawa ke mesyuarat sidang parlimen untuk membuat keputusan tamat kerana ia memerlukan kelulusan 2/3. Ketua Baru silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa kali sebut nama saya. Sebelum saya mengumumkan soalan tambahan, saya nak highlightkan sikit beberapa fakta. Terima kasih kerana kita berbincang secara intelektual dan juga profesional. Kes Nik Eileen difailkan 25 hari bulan 5 tahun 2022. Saya dah tak jadi Menteri Undang-Undang pada masa itu. Yang pertama. Yang keduanya, lift atau kebenaran daripada Federal Court telah diberikan oleh Justice Vernon Ong pada 30 hari bulan 9 tahun 2022, difailkan oleh Nik Eileen pada 7 hari bulan 10 tahun 2022. Manakala petition yang dimasukkan untuk memohon deklarasi daripada mahkamah telah dimasukkan pada 13 hari bulan 10 tahun 2022, yang mana pada masa itu Parlimen ke-14 telah dibubarkan. Tidak ada kerajaan. Itu saya membetulkan fakta. Tuan Ketua, Yang Berhormat Tuan Ketua, saya walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan bahawa jawatankuasa khas telah ditubuhkan sebagaimana cadangan ataupun titah sebenarnya daripada Bawah Duli Yang Mulia Sultan Selangor supaya jawatankuasa khas kajian tentang kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam dan juga enakmen negeri ditubuhkan. Saya merujuk kepada satu laporan akhbar pada 28 Ogos tahun 2023, di mana Sultan Selangor semasa mempengurusikan mesyuarat MKI di Shah Alam yang dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga saya tak pasti Menteri Agama, menyarankan supaya ditubuhkan jawatankuasa khas 28 Ogos 2023. Yang mana jawatankuasa ini haruslah mengikut titah Sultan Selangor dianggotai oleh pakar perlembagaan, pakar undang-undang sivil dan syariah, ahli-ahli akademik dan juga pengamal undang-undang yang berkemahiran dan berpengalaman luas dalam kedua-dua sivil dan syariah. Jadi soalan saya, bilakah jawatankuasa ini ditubuhkan? Dan kalau sudah ditubuhkan, siapa pengurusinya dan siapa ahlinya? Soalan saya ini ada kaitan dengan satu kenyataan akhbar, kenyataan media oleh Majlis Agama Islam Selangor yang bertarikh 17 November 2023, 4 hari yang lepas, yang menyatakan bahawa MAIS menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa khas di peringkat persekutuan untuk buat kajian kompetensi Dewan Perundangan Negeri dan juga membuat mencadangkan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan Akta 355. 4 hari yang lepas, MAIS telah membuat kenyataan menggesa Kerajaan Persekutuan menyegerakan penubuhan jawatankuasa ini. So siapa yang betul, siapa yang tak betul? Kerajaan Persekutuan tak betul ke tak betul ke, MAIS betul ke tak betul, kita nak dapat penjelasan. Adakah jawatankuasa ini telah ditubuhkan? Kalau ditubuhkan, boleh beritahu kepada Dewan ini siapa pengurusinya, siapa ahli-ahlinya. Dan sehubungan dengan soalan daripada Guru Musam tadi juga saya bersetuju. Adakah Kerajaan Persekutuan masih lagi berminat untuk
mencadangkan pencelahan intervene dalam kes ini kerana sepanjang prosiding yang diadakan di Mahkamah Persekutuan tidak ada wakil kerajaan khususnya daripada AGC, daripada Attorney General Chambers ataupun Jabatan Pengawal Negara. Adakah kerajaan berhasrat untuk melakukan pencelahan? Masih boleh lagi dalam peringkat ini kalau ikut prosedur mahkamah. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Saya ada nota bila saya sebut Menteri tahun 2021, 2022 saya sebut Menteri Undang-Undang. Tapi tak apa, tapi bagi fakta dia. Kes ini 2021. Ingat, 2021 Selangor kes yang sama. 2022 kes Kelantan. 2021 Selangor. Ya. Tidak ada tindakan selepas itu. Kita terimalah kenyataan dia. Tak ada tindakan. Baik. 2022 ya, petition boleh di-file. Itu dimaklum. Maknanya 25 Mei 2022 tak ada tindakan ya, oleh kerajaan ketika itu. Bila Mahkamah Persekutuan beri kebenaran? Bila? 30 September 2022. Betul tindakan, kemudian kes ini disambung 20 bulan 11 dan kita ambil tindakan. Itu beda dia. Ya. Yang kita yang dianggap kurang Islamik ni ambil tindakan lebih tegas soal syariah daripada yang Islam keras ni. Yang melaungkan lepas dah kalah. Bila masa menang dalam kerajaan, lupa dalam hal ini. Tapi tak apa. Dibangkitkan soalan yang kedua tentang MKI. Sultan Kebahan Mulia Mulia Sultan Selangor umumkan 28 Ogos. Itu cadangan MKI. Cadangan saya dan Sultan Selangor. Bila dia putuskan? Kena rujuk Malik Raja-Raja. Malik Raja-Raja bersidang 2 minggu yang lalu. Untuk meluluskan Yang Berhormat. Jadi kita cadangan yang Selangor lakukan, MKI cadangan itu dirujuk untuk pengesahan Malih Raja-Raja yang bersidang 2 minggu yang lalu, yang juga melantik kepada Beliau Mulia Tuan Agong selepas itu. Ya. Kemudian jawatan ditubuhkan. Ya. Dan terpaksa ada berkeliling mengesahkan nama-nama jawatan kuasa. Dan tentu dia ambil masa. Mungkin saya tak tahu sama Malay Agama Islam Selangor dimaklumkan atau tidak. Jawatan kuasa sudah pun dilantik, diperkenan dan akan diumumkan oleh Menteri Agama dalam menjawab soalan kedua sebentar lagi. Jadi saya ingat yang penting sekarang ni bukan nak score political point. Kita akui bahawa benda ini tidak dilakukan sebelum ini. Baik sama ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, malah Barisan Nasional sebelumnya. Tak apalah. Sekarang kita lakukan. Tapi jangan guna peluang seolah-olah kita menentang. Saya poin itu ya, saya dengar. Penjumpuan itu menyerang, terjerit-jerit seolah-olah kita ini tak pedulikan soal syariah. Ya. MKI ini cara dan kaedah Tuanku Sultan Selangor kerja. Sebelum dia umum, dia bincang dulu. Dia panggil JAKI dan saya sendiri 2-3 kali berbincang sebelum dimuktamadkan. Ya, pertama soal Allah. Kedua soal Mahkamah Syariah dan penubuhan jawatan kuasa. Bila? Betul. Ogos 23. Tapi kita tak boleh ambil tindakan sehingga dibawa ke sidang Malih Raja-Raja Melayu. Jadi ini yang telah dilakukan dan saya harap sekarang ini ialah untuk meneruskan supaya ada jawatan kuasa. Dan saya agak terbuka kalau dirasakan perlu menambah jawatan kuasa, kita boleh bawa dan minta perkenan Raja-Raja Melayu. Terutama ke dalam kes ini tentulah Tuan Agong sebelum mengumumkan nama-nama tambahan. Tapi nama-nama yang ada sekarang memang ada dan diperkenan dan saya rasa lebih baik diteruskan segera dan tentunya mesti merujuk. Maknanya proses jawatan kuasa ini mesti kaedahnya membincang dengan kerajaan-kerajaan negeri atau malih-malih agama Islam negeri sebelum dimuktamadkan. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Alright, so itu dia sahabat semua. Kita boleh dengar bagaimana jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebentar tadi jawab soalan daripada
ahli parlimen PAS Kota Baru cuba bermain politik di sana. Tapi apa yang jadi? Ya, kena berus kepalanya, kena cuci, kena sekolahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dilawan dengan fakta semula. Mereka cuba memusingkan fakta. Kononnya jawatan kuasa itu belum ditubuh, bila ditubuh, sedangkan itu hanyalah laporan daripada media. Ya, laporan media ini mereka sentiasa menggesa. Mereka tidak tahu pun sebenarnya bila dan status ya tentang jawatan kuasa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya siapa yang kena? Sendiri kena, sahabat-sahabat semua. Inilah ya standard daripada pihak pembangkang yang tidak lain tidak bukan asyik bermain politik, menunggang agama menggunakan isu panas ya yang sedang berlaku ini, isu panas Elin, sahabat-sahabat semua. Kononnya ini mencabar enactment jenayah syariah, mencabar Islam, tetapi tidak ada kaitan pun, sahabat-sahabat semua. Yang mereka kaitkan kononnya Islam terancam, dicabar. Itu hanyalah mainan politik, politik sempit, politik perkauman agama yang pakai untuk menunggang, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, so terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekiannya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.